السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Lebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya dapat sama-sama kita berkumpul pada malam ini bagi meneruskan pengajian kitab kita. InsyaAllah malam ini kita akan mulakan kitab fiqh kita baru kita baca, iaitu kitab Wisyahul Afrah. Kitab Wisyahul Afrah ini antara kitab yang level pertengahan dalam kitab fiqh, bukanlah level asas sangat, tapi level pertengahan dan tidak terlalu tinggi ilmu yang dibincangkan dalam kitab kita ini. Ini antara versi ataupun cetakan salah satu daripada cetakan yang lama. Mungkin tuan-tuan boleh beli di kedai, ataupun yang berminat nak beli yang rumi, tuan-tuan boleh beli yang ni, ada di pasaran, banyak kedai-kedai buku ada, iaitu Wisyahul Afrah wa Isbahul Falah. Dia terjemah kepada Melayu, nama dia Puncak Kebahagiaan dan Keberuntungan yang Cemerlang. Itu diterjemah daripada nama asal Wisyahul Afrah. Kita cadangkan yang ni kerana ini tidak ditambah. Ini asal terjemahan teks asal daripada kitab Jawi terjemah kepada Rumi. Sebab ada juga yang diterjemah dan ditambah, tambah dengan tambahan penulis. Kita kalau boleh kita nak yang asal, yang tidak ditambah. Baik, kita mula tuan-tuan dengan muka surat yang pertama. Kalau Jawi muka surat 1 dan Rumi pun sama juga muka surat 1. Kitab kita ni dia akan bincang satu rubuk saja. Dalam ibadat dia ada 4. Kita fokus satu, iaitu solat. Adapun zakat, puasa dan haji kita boleh cari dalam kitab lain. Kitab kita ni dia fokus ibadat, cuma dia package. Apabila ibadat, maka package dia ialah taharah. Sebab itu detail taharah dia bermula daripada pengenalan air sehinggalah berakhir dengan haid nifas ataupun tayamum, cara bersuci najis dan cara mandi, wuduk, perkara batal wuduk, detail sehingga habis. Barulah dia masuk solat. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Sebelum tu lupa nak sebut tadi, kitab ni dia agak, kita sebut tadi pertengahan kerana bahasa dia pun agak sukar, kerana dia merupakan rumusan daripada kitab yang tebal, iaitu Matla'ul Badrain, penulis yang sama, cucu kepada Tersyadaw Al-Fatani. Walaupun ramai di kalangan masyarakat Nusantara menisbahkan kitab Matla' ini kitab Syekh Daud, tapi sebenarnya bukan Syekh Daud yang menulis, kerana popularnya Syekh Daud sehingga digunakan nama Syekh Daud. Sebenarnya cucu dia yang tulis, cucu saudara dia, Syekh Ahmad Ismail bin Abdullah bin Daud Al-Fatani. Jadi Daud Fatani itu datuk dia. Cuma orang kita ni, Malaysia ataupun Indo ataupun di Aceh, dia orang kenal dengan kitab Syekh Daud.
seolah-olah Syadaud yang tulis, sebenarnya cucu dia yang tulis. Begitu juga dengan kitab Wisyah. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok dia punya tag ataupun gaya bahasa dia sama. Jadi antara kitab yang tebal iaitu Matla'ul Badrain dengan kitab ni, dia cuma yang ini adalah rumusan ataupun intipati daripada kitab Matla'ul Badrain. Sebab tu dia kadang-kadang bahasa dia agak sukar ataupun agak payah untuk kita faham. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini bagaimana yang kita sebut sebelum daripada ni, gaya bahasa ataupun format mana-mana penulisan para ulama akan mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim sebagai introduction kepada penulisan. Yang kedua, intro yang kedua ialah Alhamdulillah. Itu samalah. Dan intro yang ketiga ialah Wassalatu wassalam. Barulah yang terakhir Amma ba'dun. Itu gaya bahasa mana-mana kitab para ulama kita. Dengan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, dia terjemah. Dengan nama Allah, Allah yang mana? Tuhan yang amat murah. Murah tu bagi siapa dia? Murah tu bagi segala hamba-Nya. Lagi amat mengasihani akan segala hamba-Nya, hamba Tuhan yang mukmin di dalam negeri akhirat. Kami mulai terjemah risalah ini. Baik, ini dia terjemah daripada Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim yang kita selalu baca ayat yang pertama dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i. Ayat Fatihah yang pertama ialah Bismillahirrahmanirrahim menurut bilangan mazhab kita. Adapun Maliki, Hanafi, Alhamdulillah ayat pertama. Baik, terjemahan dia bukan makna, terjemahan dia ialah Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Siapa Allah? Yang kata Allah tu siapa dia? Tuhan. Bismillah. Sebab tu di sini tuan-tuan, Allah Ta'ala nak memperkenalkan dia. Bismillah, dengan nama. Ba' tu makna dengar, ismun tu nama lah, bismi. Dengan nama Allah. Maknanya Allah Ta'ala nak cerita nama dengan Tuhan tu dua benda yang berbeza, walaupun hakikat benda yang sama. Itu dia khilaf ulama. Hakikat benda yang sama, nama dengan diri, hakikat kena pada benda yang sama. Sebab tu apa makna nama? Ismun. Apa nama makna Allah? Ismun li zati al-wajibul wujud al-haqqul ma'bud. Ismun li zat, nama bagi zat. Apabila sebut nama merujuk kepada zat. Sebab itu kita apabila kita sebut dengan nama Allah, maka kena terbayan di minda kita ialah sifat yang ada di zat dia, bukan sekadar terbayan nama. Sebab tu nama ni merujuk kepada zat. Allah ini panggilan merujuk kepada zat dia. Tu dipanggil ismun li zati al-wajibul wujud. Sebut saja dengan nama Allah, kita akan terbayan dan hati kita nampak dan hati kita apa dia? Iaitu sifat kesempurnaan yang ada pada zat Allah, dan sifat yang tidak layak pada zat Allah Ta'ala. Dia sempurna. Sifat kesempurnaan ada pada zat Allah. Baik. Dengan nama Allah. Siapa Allah ni? Tuhan. Tuhan yang amat murah. Kita dah terjemah makna Tuhan di dalam kitab Usuluddin. Jadi hari ini kita tak terjemah. Tuhan ni Allahus Samad, tempat tumpuan seluruh makhluk Allah. Sebab tu makna Tuhan menurut istilah tasawuf ialah, apa dia makna Tuhan menurut istilah tasawuf? Iaitu tempat tumpuan seluruh makhluk.
Makna tempat tumpuan ni, sebab tu Allahus Samad, Allah cerita dalam surah Ikhlas, nak jadi tumpuan seluruh makhluk, Allah Ta'ala kena bersifat dengan iftiqar. Sebab tu kita belajar dan kita usuluddin, Tuhan ni ada dua ciri baru layak panggil Tuhan. Kena ada ciri istighna, ada 11 sifat. Kena ada ciri iftiqar, ada 9 sifat. 9 campur 11 barulah sempurna dipanggil Tuhan. Tu. Itu dinamakan Tuhan. Tuhan ni maknanya iftiqar. Nak jadi tempat tumpuan seluruh makhluk Allah Ta'ala, mesti dia berhajat, mesti dia ada sifat iftiqar. Maknanya iftiqar ni, makhluk lain yang lain berhajat setiap detik dan saat kepada Allah Ta'ala. Nak melihat berhajat kepada Allah, nak berjalan berhajat kepada Allah, nak bertutur berhajat kepada Allah. Gerakkan lidah kita, tu dia panggil iftiqar, barulah layak jadi Tuhan. Ada 9 sifat yang kita belajar dalam kitab Usuluddin. Sifat iftiqar. Sifat istighna, dia terkaya. Makna terkaya, dia tak berhajat kepada sesuatu yang lain. Tu. Dia tak berhajat kepada sesuatu yang lain, dan yang lain berhajat kepada dia. Dua ciri itu barulah dinamakan Tuhan. Ataupun dia panggil Tuhan. Asal makna dia Tuhan. Lahirnya Tuhan tu terjemah kita, orang kita lah, orang Melayu kita, Tuhan. Rabb tu, Rabbul Alamin tu, orang Melayu terjemah Tuhan. Tuhan. Tuhan ni asal daripada mana? Asal daripada terjemahan dia ialah Tuhan. Tuhan yang memiliki seluruh alam. Mana nak menjadi Tuhan ini, orang yang mengurus ini. Sebab tu Rabbu ni ada 14 makna. Salah satunya makna Tuhan, salah satunya makna pengurus, lagi pentadbir, pentadbir sekalian alam. Rabb bukan hanya satu makna saja. Tuhan bukan hanya makna Tuhan saja, Rabbul Alamin. Hampir diterjemah oleh para ulama kita hampir 14 makna. Ada makna pengurus, ada makna pentadbir, ada makna Tuhan, ada makna Tuan, ada makna pemilik. Banyak makna dia. Rabb. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, pemilik alam. Siapa Allah? Allah inilah pemilik sekalian alam, berada di dalam milik dia. Apa makna milik? Kekuasaan Allah Ta'ala. Termasuklah kita ini juga berada di dalam kekuasaan Allah. Sebab tu kita berhajat kepada Allah. Maka apabila yang lain berhajat kepada Allah, maka layaklah dia dipanggil Tuhan. Iftiqar. Tuhan yang amat murah. Tuhan ni sifat dia. Maka kita nak kenal Tuhan, tuan-tuan, kita kenal melalui perantaraan mengenal sifat. Sebab tu kita belajar dalam mazhab kita Ahlussunnah wal Jamaah, kenal Allah Ta'ala melalui mengenal sifat. Cari maklumat tentang sifat kesempurnaan yang ada pada Allah. Itu cara kita nak kenal Allah. Maka salah satu daripada sifat dia, dia ada dua sifat besar dia. Pertamanya adalah sifat merujuk kepada zat dia. Macam kita lah tuan-tuan, ada kelabu, ada putih, ada cerah, ada hitam. Sifat apa? Sifat diri kita. Nisbah kepada zat kita. Pendek, rendah, tinggi, gempal, gemuk, kurus. Itu sifat merujuk kepada zat. Sebab tu kita nak cerita orang tentang orang yang kita tak kenal, kita kena sebut ciri-ciri perwatakan yang ada pada si fulan bin si fulan, supaya kawan kita kenal. Begitu juga kita nak mengenali Allah Ta'ala. Mengenali bukan dengan zat diri dia. Tidak ada makhluk Allah Ta'ala yang boleh tengok Allah Ta'ala dengan mata kasar, melainkan Nabi saja.
Nabi ni keistimewaan dia, Allah Ta'ala bagi di dunia lagi boleh tengok zat Allah Ta'ala. Tetapi Nabi tidak boleh cerita. Laisa kamitslihi syai'. Nabi tidak ada bahasa untuk Nabi guna macam mana zat Allah Ta'ala. Sebab tu Nabi tak cerita kepada kita zat Allah. Tidak ada bahasa nak cerita. Kerana ciri Allah Ta'ala ini sifat dia laisa kamitslihi syai'. Dia mukhalaf, dia bersalahan. Dia tak serupa, tak sama dengan baharu, dengan makhluk Allah Ta'ala. Maka apabila tak sama dengan makhluk Allah Ta'ala, mana mungkin kita nak menggunakan bahasa makhluk untuk nak cerita kepada makhluk? Tidak boleh. Sebab tu Nabi dia tak cerita ciri-ciri, dia hanya cerita ciri saja. Tetapi rupa Allah Ta'ala Nabi tak boleh cerita. Tapi Nabi lah satu-satunya makhluk Allah Ta'ala yang dapat melihat Allah di dunia. Adapun makhluk lain, dia akan melihat Allah Ta'ala di syurga. Antara nikmat yang paling besar. Yang lain kata apa nama Nabi, semuanya kecil nikmat lain. Nikmat boleh duduk dalam syurga tu kecil. Kehebatan nikmat lain yang disebut oleh Allah Ta'ala tu semua kita anggap kecil. Apabila kita dapat nikmat yang paling besar dalam syurga ialah nikmat dapat melihat zat Allah Ta'ala. Allah buka hijab. Bukan bermakna Allah Ta'ala berada dalam syurga. Kita tak boleh nak i'tiqad Allah duduk dalam syurga. Tetapi Allah buka kasyaf. Kita boleh lihat. Tajalli dia panggil. Allah boleh buka kasyaf mata kasar kita ketika mana di syurga boleh nampak diri Allah Ta'ala yang sebenar. Itulah nikmat yang paling besar. Sekarang ni tuan-tuan kita kenal Allah Ta'ala melalui maklumat saja. Maklumat sifat dia saja. Zat dia kita tak pernah nak tengok. Maka Allah Ta'ala akan buka zat sebenar dia ketika mana kita masuk syurga. Murah, Tuhan yang amat murah bagi segala hambanya. Ini dia nak cerita makna Rahman. Kan Rahman dengan Rahim itu satu makna, kita dah sebut sebelum daripada ni. Cuma nisbah berbeza. Dia satu makna saja. Nisbah saja berbeza. Cuma ulama kita dia terjemah berbeza supaya nisbah merujuk kepada berlainan. Tapi makna sama. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ulama kita terjemah Ar-Rahman pemurah, Ar-Rahim kasih sayang ataupun kesian belah. Kedua-dua tu sebenarnya mempunyai makna yang sama. Pemurah, penyayang. Dia panggil apa? Dia panggil sifat yang kita sebut di awal tadi. Ada dua sifat besar Allah Ta'ala. Pertama sifat zat dia, yang kedua sifat perbuatan dia. Di sini ni merujuk kepada sifat perbuatan dia, bukan sifat zat dia. Ar-Rahman pemurah, merujuk kepada perbuatan Allah Ta'ala. Penyayang merujuk kepada perbuatan Allah Ta'ala. Penyayang dengan pemurah ni tuan-tuan, makna yang satu, nisbah yang berbeza. Nisbah di dunia dia guna Rahman, pemurah. Murah Allah Ta'ala di dunia ni meliputi seluruh makhluk Allah Ta'ala. Dia panggil am pada makna, khas pada lafaz. Tu kaedah dia. Rahman ni tuan-tuan sifat Allah Ta'ala yang bukan kita boleh guna sebarangan. Kerana formula Rahman, sifat dia ini khusus pada lafaz. Penkhususan lafaz Rahman untuk Allah Ta'ala saja. Tak boleh guna untuk hamba, melainkan kena ada nisbah Abdul Rahman. Tak boleh Rahman saja. Rahman bin Abdullah, Abdul Rahman bin Abdullah boleh. Kerana Rahman khusus pada lafaz, an pada makna. Makna dia pemurah Allah Ta'ala merujuk kepada semua makhluk Allah Ta'ala. Makna semua makhluk ni tanpa mengira beriman ataupun tidak, tanpa mengira berakal ataupun tidak, Allah Ta'ala akan berikan
rahmat dan nikmat kepada semua makhluk dia. Tu dipanggil Rahman, pemurah. Apa makna pemurah? Pemurah ni tuan-tuan, dia panggil Allah berikan sesuatu nikmat tanpa diminta. Kita tak minta pun, Allah beri. Dan kalau kita minta pun, itu kebetulan sahaja. Minta dengan sebab sifat kita sebagai seorang hamba dengan Tuhan dia. Hamba Allah Ta'ala ni, salah satu ciri kehambaan, banyak meminta-minta. Itu ciri kehambaan. Tetapi Allah Ta'ala makbul bukan kerana permintaan kita. Itu kita akan belajar semua dan usuluddin. Kebetulan saja Allah memang nak bagi kepada kita. Allah ni dia tidak berhajat kepada, dia nak beri sesuatu, dia tidak berhajat kepada yang lain ataupun makhluk tekan dia, minta dengan dia. Tak, dia beri tanpa diminta. Itu dipanggil pemurah. Dia beri tanpa minta. Adapun Rahim satu lagi, asal dia pemurah juga, cuma nak bagi beza ulama buh penyayang. Nisbah di mana? Nisbah di akhirat. Di sebuah alam yang berbeza. Kalau alam musyahadah, alam dunia, pemurah Allah Ta'ala merujuk kepada semua makhluk. Allah Ta'ala akan bagi nikmat dunia, tuan-tuan, kepada orang yang beriman ataupun tidak. Perhatilah, kadang-kadang dia tak beriman kepada Allah, tapi dia dapat nikmat Allah, nikmat dunia. Itulah dalam ilmu tasawuf, tuan-tuan, kita akan bertemu dengan ayat. Ulama tasawuf menyatakan betapa tidak ada nilainya nikmat dunia di sisi Allah Ta'ala. Walaupun sebesar sayap nyamuk sekalipun, tidak ada nilai nikmat dunia di sisi Allah Ta'ala. Mana dalil tidak ada nilai? Harta benda yang bertimbun-timbun, tidak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Dalil dia ialah orang yang tidak beriman kepada Allah, Allah beri juga. Sebab tu kata Sayyidina Abu Bakrin As-Siddiq, kalaulah harta benda dunia ini bernilai di sisi Allah Ta'ala, nascaya orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah, nascaya tidak akan diberi oleh Allah Ta'ala walaupun sebesar kaki nyamuk sekalipun. Tetapi orang kafir dan orang tidak beriman, Allah beri kemewahan dunia di atas sifat dia pemurah. Orang yang tidak berakal, orang yang berakal, Allah berikan mewah. Tidak ada seorang pun orang gila mati ke bulu, Allah berikan rezeki kepada dia. Sebab tu kita jangan takut soal rezeki, tuan-tuan. Kalaulah orang yang tidak beriman kepada Allah, Allah beri rezeki berlimpah ruah, mana mungkin orang beriman kepada Allah, yakin kepada Allah Ar-Razzaq, nampak dalam hati kita sifat Allah pemurah, sifat Allah pemberi rezeki, sifat Allah ni Al-Wahhab, Maha Pemberi. Kita yakin, kita nampak dalam hati kita Allah yang memberi rezeki. Kalaulah orang yang tidak beriman Allah beri rezeki, mana mungkin kita beriman kepada Allah, Allah lupa kepada kita. Tu cara kita nak didik hati kita supaya kita nampak rezeki sebenar Allah beri. Bukan majikan kita, bukan makhluk, cuma makhluk itu perantaraan sahaja. Makhluk tu kita bagi nampak sebagai perantaraan. Nampak perantaraan. Terima kasih kepada makhluk, syukur kepada Allah. Itu cara kita bermuamalah dengan Allah Ta'ala. Allah ajar muamalah dengan manusia. Rezeki orang bagi kepada kita, ucap terima kasih. Ajarakallah. Sunat. Ajarakallah fima a'tait wa fima abqait. Itu dia ajar dan agama kita. Bukan hanya orang beri zakat saja. Kita doa tu biasa dengar di mana? Ketika mana kita keluar zakat fitrah. Maka Tok Iman akan baca, Tok Bila akan baca kepada kita
selepas mana kita beri zakat fitrah, dia akan baca doa ajarakallah fima a'tait wa fima abqait. Sebenarnya ayat ini sunat dan hukum fiqh. Setiap pemberian kepada kita, sunat kita doakan kepada orang yang memberi. Sama ada dia beri itu hebah, dia beri itu sedekah, dia beri itu hadiah, maka sunat kita baca ajarakallah, cara kita bermuamalah dengan manusia. Dan muamalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur. Makna syukur bukan alhamdulillah. Itu bukan makna syukur, itu lafaz. Makna syukur, kita menggunakan harta kita ke tempat yang dipuji oleh Allah Ta'ala. Itu makna syukur. Adapun lafaz dia alhamdulillah, itu sunat yang lain. Sunat menyebut alhamdulillah apabila kita dapat nikmat. Bukan syukur. Syukur makna lain. Dalam kitab tua, tuan-tuan, dia terjemah syukur ni apa dia? Syukur ni dia kata mengembalikan nikmat kepada Tuhan ampunya nikmat. Kitab tua kan? Dia makna tua lah. Mengembalikan nikmat kepada Tuhan ampunya nikmat. Makna apa? Bahasa moden kita. Kita menggunakan nikmat yang Allah beri ikut apa yang Allah Ta'ala perintah. Kalau Allah Ta'ala perintah sunat, sedekah, kita sedekah. Duit yang kita ada, cara kita bersyukur dengan nikmat duit, kita memperbanyakkan sedekah. Dia akan datang lagi banyak. Cara dia, tuan-tuan, sedekah, dia akan datang lagi banyak duit, bertimbul-timbul. Sebab tu kalau tuan-tuan tak susah, sedekahlah lagi banyak. Dan sedekah ni orang kita, tuan-tuan, dia ketika ada. Tu formula orang kita. Dia sedekah juga, tapi tunggu dapat gaji, baru dia sedekah. Ajaran Nabi kita, sedekahlah waktu dalam keadaan apa jua keadaan kamu. Sukar mahu susah mahu pun kaya. Tu payah nak buat. Time kaya bolehlah sedekah. Ni time susah ni nak sedekah juga. Nabi kita dia sedekah setiap hari. Walaupun dia tidak terkenal dengan jutawan. Tak seperti Abdul Rahman bin Auf, Nabi kita. Tapi setiap hari dia sedekah. Susah, paling sukar untuk latih nafsu. Time kita ada 100 je. 100 tu lah nak belanja anak kita, nak belanja isteri kita, nak belanja nafkah makan minum kita. Dalam keadaan sama nak kena sedekah juga. Tu payah. Tapi kalau kita yakin sungguh, tuan-tuan, insya-Allah kita boleh buat latih nafsu kita. Cara nak latih nafsu dia ajar dan kitab tasawuf. Nafsu dia bisik kita jangan. Nafsu dia latih kita silap. Syaitan dia bisik kepada kita jangan. Nafsu dia bisik kepada kita apa? Dia bisik kepada kita bagi juga. Tu beza nafsu dengan syaitan. Cuma nafsu ni dia suruh bagi sikit saja. Kalau kita ada 10, dia kata carilah yang RM1 paling sikit. Itu nafsu. Tapi kalau syaitan, dia tak bagi terus. Jangan sedekah, duit tak ada, dia kata. Syaitan menjanjikan kefakiran kalau sedekah. Sedekah, syaitan katakan fakir kamu. Akan habis duit. Makna fakir nisbah syaitan, habis duit. Tapi nafsu dah. Nafsu kata bagilah, tapi jangan bagi banyak. Itu nafsu dia. Maka cara kita nak lawan nafsu kita, kalau nafsu suruh bagi RM1, kita lawan dia. Bagi 5. Apabila tuan-tuan bagi 5 menyalahi apa yang nafsu suruh, insya-Allah dia tidak akan nafsu tak akan bisik. Bahaya. Kalau kita bisik suruh bagi 5, dia bagi 10. Ini bahaya ni. Nafsu pun diam. Ketika mana nafsu diam, itulah dia panggil kita berada di level radiyah. Radiyah ni nafsu redha apa sahaja tindakan kita. Nak bagi 10, senyap nafsu tak kata apa. Telitah nak bagi 50, senyap nafsu tak kata apa. Nafsu tak akan bisik 50 saat lagi nak beli ni. Hari Jumaat tuan-tuan tabung litah kita dah ada 50 dan poket kita. Dan kita angan-angan pun ada. Sekejap lagi aku nak beli tu, nak isi minyak, nak beli makanan. Kita nak bagi semua sekali.
Tak apa, sekejap lagi makanan, kita cari duit lain. Isi minyak, cari duit lain. Nafsu kata jangan. Sekejap lagi mampu motor, mati motor tengah jalan macam mana? Itu bisikan nafsu. Dia akan cara cross. Dia bagi idea kepada kita supaya kita bagi sedikit. Kalau syaitan, dia kecek kita supaya kita tak bagi langsung. Itu cara mudah kena syaitan. Syaitan kata jangan bagi. Duit tak ada ni, 50 ni saja. Syaitan tak cakap duit dalam bank banyak tu. Syaitan tak cakap. Dia cakap dalam poket saja. Pandai syaitan pun. Kita saving tu dia tak cakap. Dia cakap dalam poket. Memang tak ada pun kita tak buat banyak. Syaitan dia tahulah. Nafsu dah, nafsu lembut. Cara lembut itu nafsu. Nafsu dia suruh bagi. Jangan bagi banyak. Kalau ada duit kecil, bagi yang kecil sekali. Tu nafsu kita. Macam semayang sunat tuan-tuan. Tuan-tuan biasa semayang sunat duha 8 contoh. Satu hari nafsu kecil letih. Nafsu kata letih hari ni buat 2 cukup lah. Kita buat juga tapi 2 je. Kita pun ikut dia. Tu kita tidak berada dalam nafsu level radiyah lagi. Mardiyah. Payah nak dapat mardiyah tuan-tuan. Kita baru duduk ammarah bisu, lawamah, multahamah. Naik lawamah. Sekejap okey, sekejap turun, turun naik. Lawamah. Nak radiyah tu payah. Radiyah ni semayang duha 8 rakaat. Nafsu tak cakap apa. Tenang, dia tak bangkan apa, dia tak condemn kita, dia tak bisik apa. Tu dipanggil mardiyah. Bangkit pukul 3 pagi pun dia tak akan bisik apa-apa. Dia tak akan bisik sejuk, tak akan bisik letih, tak akan bisik mengantuk, dia tak bisik pun. Bangkitlah pukul berapa, senyap dia. Itu dia panggil nafsu yang berjaya, kita tunduk dia. Dia ikut apa kata hati. Dia ikut apa kata akal kita. Sebab tu akal dan hati benda yang sama. Dia akan berlawan dengan nafsu dan syaitan setiap hari. Musuh, kata Nabi, musuh besar kamu, musuh utama kamu ialah musuh yang berada dalam diri kamu. Selepas daripada Nabi balik peperangan, lalu Nabi kata kepada sahabat, kita dah berjaya menewahkan musuh yang zahir di medan peperangan. Tapi ingat, Nabi kata musuh yang sebenar, yang paling bahaya ialah musuh yang berada di dalam diri kamu. Apa dia? Iaitu syaitan dan nafsu, yang kita tak kenal. Kena kenal dia, kena ada ilmu tasawuf terutamanya, ilmu fiqh. Baru kita kenal mana syaitan, mana nafsu. Apabila kita kenal, kita lawan dia, jangan menyebabkan dia ikut dia, maka kita akan rugi. Dia nak merugikan kita daripada buat bekal saja. Itu saja musuh kita. Sepatut kita buat bekal. Tak lama dah nak balik ke kampung asal kita. Kampung asal maknawi. Kampung asal kita tuan-tuan, asal sebenar maknawi dia panggil. Sebenar, hakikat kampung asal kita ialah darul akhirat, negeri akhirat. Ada pun kampung asal dunia ni tuan-tuan daripada Perak, tuan-tuan daripada Johor mana, itu kampung asal zahir saja. Asal kita sebenar bukan Kelantan, bukan Johor, tapi darul akhirat. Maka sebelum nak balik ni, kita nak kena ada bekal. Maka bekal inilah musuh akan cuba sedaya upaya supaya kita akan alpa, leka, lalai daripada kumpul bekal. Itu musuh, kita kena musuh. Baik. Akan segala hambanya, pemurah Allah Ta'ala ni di dunia, dan penyayang Allah Ta'ala ni, mana penyayang? Lagi amat mengasihani akan segala hambanya, hamba Allah. Hamba yang mana? Ini khusus. Ketika mana Allah Ta'ala, sifat rahim Allah Ta'ala ni, dia nisbah akhirat. Apabila nisbah akhirat, dia penyayang kepada golongan tertentu sahaja, khusus. Dia penyayang kepada siapa? Yang mukmin di dalam negeri akhirat. Apabila di akhirat tuan-tuan, dia tidak akan layan orang-orang lain, melainkan orang yang ada iman dan hati dia saja. Barulah Allah Ta'ala akan kasih. Makna apa penyayang? Pengasih di akhirat, iaitu Allah akan anugerahkan nikmat yang terbesar kepada mereka, iaitu syurga. Allah Ta'ala akan bagi syurga kepada orang yang mukmin saja. Inilah rahim, ini kaedah dia. Dia panggil
An pada lafaz umum. Siapa pun boleh guna Rahim. Tak payah buh Muhammad Rahim. Tak payah buh Abdul Rahim. Boleh guna Rahim saja. Tapi kalau Rahman, kena ada nisbah. Abdul Rahman. Tak boleh terus kepada Rahman bin Ali. Tak boleh. Kerana sifat itu khusus kepada Allah. Ada pun Rahim, kaedah dia panggil khas pada makna, an pada lafaz. Lafaz ni umum kepada makhluk Allah Ta'ala boleh guna lafaz ni, lafaz Rahim. Tapi makna dia khusus. Apa makna khusus? Tertentu kepada orang mukmin sahaja Allah akan anugerahkan syurga di negeri akhirat. Orang kafir tidak akan diberi di atas sifat Rahim dia. Kami memulai terjemah risalah ini. Alhamdulillahillazi. Ini gaya bahasa yang kedua. Pembukaan ataupun intro yang kedua selepas Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi farada as-salata ala ibadihi al-mu'minina wal-mu'minat wa ja'alaha 'imadan li hadha ad-din al-qawim wa ja'alaha khamsa salawatin fi khamsi awqatin. Maknanya segala puji bagi Allah. Segala puji, yakni puji yang empat yang kita dah sebut sebelum daripada ni. Segala puji yang keempat puji itu apa dia? Lillah, yakni milik Allah. Lil mulki, ataupun dia panggil li ikhtisas, tertentu, bukan milik orang lain. Walaupun kita puji sama kita pandai sungguh, cantik sungguh, semuanya puji itu milik Allah, bukan milik kita. Tu kena sedar. Lillahi, lillahi, segala puji itu bagi Allah. Allazi farada as-salata. Allah yang mana? Ini dia nak isyarat kepada kita, message signal kepada kita bahawasanya kitab karangan dia ini membincangkan tentang solat. Mana dia? Allazi farada as-salata ala ibadihi al-mu'minin. Tuhan ataupun Allah yang memfardukan sembahyang. Fardu sembahyang tu atas apa dia? Ala ibadihil mu'minina wal mu'minat. Allah memfardukan sembahyang tu atas segala hambanya yang mukmin. Makna fardu ni tuan-tuan, dia panggil farada. Fardu ataupun bahasa lain kita panggil makna dia menetapkan. Tu mana fardu. Menetapkan, Allah menetapkan, Allah menentukan. Apa dia? Allah menentukan sembahyang atas segala hamba. Allah mewajibkan sembahyang atas segala hambanya. Mana hamba yang mana? Sifat hamba yang mukmin. Cuma dia panggil yang mukmin ni, kata ulama, Allah menetapkan, memfardukan, mewajibkan sembahyang atas mukmin ini, dia panggil hukum dunia. Adapun hukum akhirat sama, asalkan dia mukallaf saja. Tapi kalaulah di dunia, hukum dunia wajib sembahyang ke atas orang Islam saja. Adapun kafir, nak sembahyang kena Islam dulu. Itu dia panggil hukum dunia. Tak wajib paksa atas orang kafir mendirikan sembahyang. Itu makna hukum dunia. Tapi kalaulah sembahyang, kewajipan ini mesti ditekan. Itu wajib. Ditekan ke atas orang Islam supaya mendirikan sembahyang. Itu Allah tekan atas kita. Hukum dunia Allah Ta'ala tekan atas orang mukmin, atas orang Islam. Tak ditekan ke atas orang kafir hukum dunia. Tetapi hukum akhirat Allah tekan kedua-dua. Dengan makna apa? Dengan makna kesalahan orang Islam tak mendirikan sembahyang akan dibalas di akhirat. Orang kafir yang tak mendirikan sembahyang akan dibalas di akhirat kelak. Itu makna hukum akhirat. Kedua-dua kena. Jangan kita kata untunglah orang yang kafir tak mendirikan sembahyang pun tak akan diazab. Tak puasa, tak zakat, tak haji.
mencuri, berjudi dan buat segala perbuatan haram, tidak akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Tak. Sebenarnya akan dibalas oleh Allah Ta'ala di akhirat kelak. Orang kafir dan orang Islam sama sahaja hukum akhirat. Cuma hukum dunia ini tak wajib dipaksa ke atas orang yang bukan Islam untuk mendirikan sembahyang. Allah Ta'ala paksa siapa? Paksa orang Islam sahaja. Nanti kita akan bertemu di muka surat 1 sampai 10. Dia tak masuk lagi tajuk utama. Dia akan bincang perkara yang berkaitan dengan solat. Dua benda. Pertamanya, mengumpulkan hadis berkaitan dengan ancaman orang yang mendirikan solat. Yang kedua, mengumpulkan hadis berkaitan dengan fadilat orang yang mendirikan sembahyang. Dan dalam hadis ancaman orang yang meninggalkan sembahyang ini, dia akan menceritakan hukum orang meninggal sembahyang. Hukum mesti tekan dia. Allah tekan kita supaya mendirikan sembahyang. Dan pemerintah ada hukum. Pemerintah tekan supaya mesti mendirikan sembahyang. Kalaulah didapati sesiapa yang meninggalkan sembahyang ada saksi, maka wajib pemerintah panggil. Ini ada khilaf ulama, berbeza dengan hudud, berbeza dengan murtad. Dia berbeza dengan murtad. Hukuman murtad, sekiranya dia tidak kembali kepada Islam, akhirnya wajib dibunuh. Dan sembahyang juga begitu. Cuma dia ada khilaf sembahyang. Ada pemurtad, tidak ada khilaf. Sembahyang dicerita dalam hadis di kitab kita ni. Pemerintah akhirnya, hukuman terakhir, ada yang mengatakan wajib dibunuh mereka yang enggan mendirikan sembahyang. Cuma itu khilaf. Ada ulama kata 3 hari proses konseling. Panggil dulu, nasihat dia sembahyang. Tak sembahyang ni besar besar ancaman dia. Dosa yang besar, laknat Allah Ta'ala yang besar bagi mereka meninggalkan sembahyang dengan sengaja. Dia tak nak dengar juga, enggan juga. Ini dia ada khilaf ulama. Setengah ulama kata pemerintah, beberapa hukuman yang diberikan ke atas pemerintah. Ada pandangan ulama hukuman bunuh kepada orang yang enggan mendirikan sembahyang. Cuma ada ulama kata bunuh ni enggan sembahyang, dan dia mengatakan bahawa sembahyang itu tak wajib ke atas dia. Bunuh kerana dia menukar hukum. Itu khilaf lah, kita tak bincang lah. Itu khilaf ulama. Kita bincang secara yang asas saja. Menetapkan, memfardukan sembahyang atas segala hamba yang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan dijadikan akan sembahyang itu apa dia? Tian bagi agama yang sebenar. Imaduddin. Tu Nabi menyatakan as-salatu imaduddin. Sembahyang ni merupakan tian agama. Makna apa imaduddin? Nabi menyatakan seperti tian agama. Seperti itu pada nisbah apa dia? Pada pihak apa dia? Pada pihak amalan yang menjadi amalan teras, amalan utama dalam segala amalan lain. Dialah merupakan amalan teras. Berbanding zakat, puasa, haji, sedekah dan segala amalan lain. Amalan sembahyang merupakan amalan yang dianggap sebagai tian, tonggak kepada agama. Dan sebab itulah kenapa amalan sembahyang ini antara amalan pertama yang akan dihitung oleh Allah Ta'ala. Kalau baiklah amalan sembahyang, barulah dihitung amalan lain. Dia panggil sembahyang ini menjadi prasyarat kepada Allah Ta'ala nak hitung segala amalan lain. Syarat baik sembahyang, baru Allah Ta'ala hitung amalan lain. Tapi kalau sembahyang fake, amalan lain baik pun tidak akan dihitung oleh Allah Ta'ala. Itu makna teras. Itu makna imanuddin. Baik. Yang betul ini, dan dijadikan dia tian bagi agama yang sebenar. Tian bagi agama yang betul. Itu makna sebenar. Dan dijadikan dia kan sembahyang ini 5 sembahyang
Jadi 5 jenis sembahyang di dalam 5 waktu. Kita akan belajar. Allah Ta'ala mewajibkan ke atas setiap orang beriman ini 5 jenis sembahyang dalam 5 waktu. Mesti cukup 5. Tu nasib baik tuan-tuan, mazhab kita ringan 5. Kalau kita nak tukar mazhab lain, Maliki dan Hanafi 6 tuan-tuan. Tak terbuat lagi kita. 5 pun tak cukup setengah tu. Setengah anak-anak kita 5 pun tak cukup. Kalau 6 lagi tak cukup. Maliki dan Hanafi dia 6. Apa dia 6? Iaitu witir wajib di sisi Hanafi. Kita sunat muakkad. Makna sunat muakkad, makruh kalau sesiapa meninggalkan witir setiap malam. Makruh. Maka kalaulah kita buat, dapat 2 pahala. Ini untuk orang yang ada ilmu fiqh. Dia dapat 2 pahala. Pahala yang pertama, pahala mendirikan sunat witir. Pahala yang kedua, pahala meninggalkan perbuatan makruh. Dia kena niat. Kenapa dia buat witir ni? Nak mengelak daripada perbuatan makruh. Makruh ni makna Allah Ta'ala benci. Allah Ta'ala tak suka. Ringan sedikit mazhab kita, witir duduk di level makruh. Cuma tuan-tuan, witir di luar daripada Ramadan, dia tidak sunat berjemaah. Kalau jemaah pun tak dapat 25 dan 27. Harus saja berjemaah. Baik. Faman hafadha, yang terakhir. Faman hafadha 'alaiha bi itmami ruku'iha wa sujudiha wal qira'ati kanat lahu nuran wa lidhunubis saghairi kaffaratin. Maka mereka yang memelihara atasnya, atas sembahyang. Ini yang terakhir kita bincang malam. Baik. Mereka yang memelihara atasnya, atas sembahyang. Makna apa memelihara? Menjaga. Makna menjaga ni, baik, dengan disempurnakan rokoknya. Ni cara kita nak jaga solat. Mereka yang menjaga solat. Mana cara jaga solat? Dengan disempurnakan rokok. Menyempurnakan rokok, hak rokok. Ini dia contoh salah satu saja. Dia tak contoh 13. Dia tak contoh ketiga-13. Dia hanya salah satu daripada 13. Dia ambil contoh bagaimana cara jaga solat. Maka mereka yang menjaga atasnya, atas solat, taswir rupa jaga solat dengan disempurnakan rokoknya dan sujudnya. Daripada 8 perbuatan dia ambil 2 contoh saja. 8 perbuatan tu dia ambil 2 contoh saja, nak cerita bagaimana contoh nak jaga solat supaya sempurna solat kita, supaya solat kita ni diterima oleh Allah Ta'ala dan dapat pahala. Cara nak jaga dia, contoh dia, jaga sempurnakan rokok dan sujud kita. Makna apa sempurna rokok? Syarat rokok kita akan bincang semua tuan-tuan. Ada beberapa syarat sah rokok. Ada beberapa syarat sah sujud. Cara kita nak sujud mesti menepati syarat sah yang ditetapkan oleh ulama. Sujud kita. Baik, kita mulakan dulu secara ringkas rokok. Rokok ni tuan-tuan, dia ada 3 kategori rokok. Pilihlah kita nak rokok yang mana. Pilihlah rokok yang paling sempurna pahala dia. 3 jenis rokok. Pertamanya dia panggil sekurang-kurang rokok. Dapat pahala rokok. Sah rokok. Level yang sah saja, tapi bukan level afdal. Level sah. Yang kedua, level rokok kita dipanggil level afdal ataupun akmal. Afdal yang paling besar nisbah pahala. Akmal yang paling sempurna nisbah pahala. Nak pahala rokok yang sempurna.
Dan level yang ketiga ialah level makruh rokok. Tidak ada sebaran pahala. Ini rugi. Level yang ketiga makruh rokok. Makruh tapi tak wajib ulang. Cuma tak ada pahala. Sah tapi makruh. Apabila kita melakukan perbuatan makruh zat, makruh diri dia, diri sembahyang tu makruh, maka menyebabkan pahala tidak ada. Itu formula dia. Tapi kalau makruh aridi ada pahala. Contoh tuan-tuan, makruh zat dengan makruh aridi. Tuan-tuan sembahyang dalam keadaan tak pakai baju, makruh. Tak menafikan pahala, cuma tak dapat pahala afdal. Sekadar diri sembahyang ni orang yang makruh, orang yang pakai tutup pusat hingga lutut. Baju dia tak pakai, kain pun separuh lutut saja, pakai seluar macam seluar orang tomoy. Moy. Tuan-tuan tak biasa tengok moy apa? Moy tak apa? Siap tu? Moy tak, moy apa? Moy lupa hari ni. Moy kan? Tomoy. Tomoy nak cerita tu je lupa. Seluar tomoy ni ada seluar hak tutup aurat. Bukan hak pakai macam spend underwear tu. Sebab orang sana Islam pun ramai tomoy tu, ahli-ahli tomoy tu. Dia tutup aurat juga. Tapi bawah lutut lah. Boleh sembahyang. Cuma tak ada pahala sempurna. Tak ada pahala tutup sempurna. Baik, contoh kedua. Tuan-tuan pakai baju, sisil dengan baju. Ni makruh. Ni. Adakah meluputkan fadilat sembahyang kita? Tak. Cuma makruh aridi dia panggil. Makruh bukan diri sembahyang, tapi makruh yang asin. Maka makruh yang asin, dia tidak melibatkan putus ataupun hilang dia punya fadilat sembahyang. Tapi kalau diri sembahyang tu makruh, hilang fadilat. Fadilat rokok hilang. Tempat lain kita tak buat kesalahan, tak hilang lah. Sebab cara pemarkahan dia, setiap perbuatan itu akan diberi pahala satu. Sembahyang seorang diri satu, rokok dapat satu, sujud dapat satu, i'tidal dapat satu, duduk antara dua sujud dapat satu. Itu cara Allah Ta'ala bagi, bagaimana cara Allah bagi pahala. Baik, kita ni nak tahu tu, pertama basic dulu, bagaimana cara jadi solat kita. Bagi jadi dulu, pahala tu biar dulu. Bagi jadi, bagi sah dulu. Apabila sah, barulah kita nak tahu sah yang dapat pahala. Dia tak melakukan sebarang perbuatan makruh, dapat pahala. Tapi apa? Pahala sah. Adapun pahala afdal tak dapat, kerana dia tidak melakukan perbuatan afdal di dalam setiap perbuatan. Baik, rukuk yang sempurna tu sah. Macam mana tahap rukuk sah? Jarang orang buat. Orang biasa buat dua saja. Pertama akmal, yang kedua makruh. Perbuatan sah ni tuan-tuan, dia kalaulah dia hulur tangan dia ke lutut sampai, tapi dia tak letak. Itu dia panggil perbuatan rukuk sekurang-kurang sah. Saya tunjuk. Kita berdiri, maka level pertama sah rukuk ini, sekiranya tuan-tuan letak tangan atas tunduk sedikit sampai di lutut. Jangan kendurkan. Straightkan lutut kita. Tangan tuan-tuan boleh letak di kepala lutut. Boleh sampai. Macam ni. Sampai walaupun kita tak letak. Contoh kita, ini sunat yang asin. Sunat yang asin, dua tangan kita letak di kepala lutut. Macam ni. Ini sunat yang asin. Sampai. Kalau macam ni, itu dia panggil berdiri. Cuma tak betul. Ini level berdiri ada dua. Ada dua level. Berdiri tahap sah, berdiri tahap akmal. Maka dia tak sampai di kepala lutut, di atas paha saja. Maka ini dia panggil level yang tak sah, tidak dinamakan rukuk. Tapi tunduk sedikit saja sampai. Maka ini dia panggil aqallur rukuk. Level setahap sah rukuk. Level yang kedua akmal. Akmal ni tuan-tuan, punggung sama dengan kepala. Jangan kepala tunduk, punggung dengan kepala sama, letak pembaris sama je, macam tu. Itu dipanggil afdal. Afdal.
afdal. Makruh, punggul lebih tinggi daripada kepala. Ni. Tangan diletak di betih, tu makruh. Ramai juga orang buat makruh. Itu sempurna. Baik, rokok sempurna. Tu rokok yang sempurna, menyempurnakan rokok. Satu lagi tuan-tuan, perbuatan ni ada 8 perbuatan ni. Saya nak sebut antara banyak kesilapan kita buat tanpa sedar. Apa dia? Di sini yang termasuk dalam makna dengan disempurnakan rokok dan sujud. Dia tak sebut i'tidal. Antara syarat sah kesemua 8 perbuatan itu apa dia? Iaitu rokok, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, mesti ada tumakninah. Mesti ada tumakninah. Syarat sah dia. Ini syarat sah yang paling penting, sehingga setengah pendapat mengatakan rukun. Sebab itulah pengiraan rukun sembahyang 13 ini qaul yang masyhur. Ada setengah pendapat mengatakan 17 kerana dicampur dengan tumakninah. Setiap perbuatan rukun. I'tidal mesti ada tumakninah. Apa makna tumakninah? Tama'a yatmi'u. Tumakninah, diam sekejap. Berhenti segala perbuatan kita sekejap. Apa makna sekejap? Sekadar masa sempat sekiranya kita ucap lafaz subhanallah, walaupun kita tak sebut lafaz subhanallah. Kalau kita sebut berhentinya semua perbuatan kita boleh sempat masa subhanallah. Tapi kalau berhenti tak sempat nak ucap subhanallah, dia dah bergerak, maka tak sah perbuatan dia. Rokok yang tidak sah, tidak ada tumakninah. I'tidal yang tidak sah, tidak ada tumakninah. Kenapa? Kerana tak berhenti segala perbuatan dia. Bukan berhenti ni tuan-tuan, saya ulang lagi, berhenti segala perbuatan, bukan perkataan. Perkataan tak apa, tak berhenti. Perbuatan kita kena berhenti, diam seketika, jangan bergerak. Tu makna tumakninah. Walaupun mulut dia bergerak. Banyak tuan-tuan di mana berlaku kesilapan tanpa kita sedar. Sembahyang yang tidak ada tumakninah tidak sah. Walaupun 20-30 tahun kita sembahyang, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang panggil tak sembahyang. Sebab tu di sini dia sebut sembahyang yang sempurna. Kerana sembahyang, ada sembahyang yang tak sempurna, yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana dia contoh? I'tidal yang tidak ada tumakninah. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, Allahu akbar. Dia tidak berhenti walaupun sekejap perbuatan dia. Dia mesti berhenti segala perbuatan dia. Tangan mesti berhenti. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Mulut teruskan tak apa. Rabbana walakal mil'as samawati wa mil ardi. Boleh sambung. Sehingga Allahu akbar, sujud balik. Yang kena berhentinya ialah segala perbuatan. Rukuk, sami Allahu liman hamidah, Rabbana. Jangan bergerak, jangan duk hayum. Ini bahaya dua. Hayum ni tuan-tuan, satu kesalahan dia tidak ada tumakninah, yang kedua lebih 2 kali, 3 kali batal sembahyang. Kerana perbuatan berat. Perbuatan berat sekali. Ini 2, ulama mengira 2 tangan, walaupun ada setengah ulama mengatakan di pengiraan 1, tapi qaul mu'tamad kira 2. 1 ni 2, 1 2, maknanya benda berasin 2 4. Tu bahaya. Kan kita Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah, ini perbuatan sembahyang, tak batal. Berhenti, itu bukan sekat ni je perbuatan sembahyang. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Mesti berhenti kerana setakat ni saja perbuatan sembahyang. Sunat itu tak sunat. Itu perbuatan di luar sembahyang. Itu bahaya. Sekiranya tak berhenti, maka tidak ada tumakninah sembahyang. Ramailah tuan-tuan
Anak-anak muda kita terutamanya sembahyang yang tak perasan pun dia sembahyang cincai. Kadang-kadang rokok tak ada pemaknina. Rokok dia tak baca subhana rabbiyal azim. Kerana sunat, ya sunat. Tapi kalau sungguh pun tak baca subhana rabbiyal azim, mesti kita berhenti sekadar sempat masa subhanallah. Dan bacaan-bacaannya, sempurnakan bacaan-bacaannya, bacaan sembahyang. Adalah sembahyang itu nur baginya, dan adalah ia sembahyang itu kafarah, penghapus dosa bagi segala dosanya yang kecil. Wallahu a'lam. Allazi amarna biha wa hama. InsyaAllah kita sambung bulan depan. Kita akan sambung lagi bulan depan, tafsir sedikit lagi yang tak sempat tu, itu nur. Sembahyang yang sempurna ini Allah jadikan cahaya, dan Allah jadikan kafarah, penghapus dosa, dan Allah jadikan penghalang daripada dia buat maksiat. As-salat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang yang macam mana tuan-tuan? Sembahyang yang ada ilmu barulah jadi nur. Sembahyang yang ada ilmu barulah jadi kafarah kepada dosa kecil. Tuan-tuan sembahyang tiap kali sujud Allah sebut, Nabi sebut, setiap kali kita sujud dalam sembahyang Allah hapuskan dosa kecil yang kita buat. Sembahyang yang sah barulah Allah jadikan kafarah. Dan sembahyang yang boleh mencegah daripada kita melakukan perkara mungkar, sembahyang yang ada ilmu. Kalau rokok pun kita tak tahu macam mana syarat sah rokok, i'tidal pun kita tak tahu syarat sah i'tidal, mana mungkin untuk Allah berikan pahala dan berikan fadilat. Ini fadilat nur, penghapus dosa dan pencegah daripada perbuatan mungkar. Itu dia panggil fadilat sembahyang. Maka kita nak kena dirikan sembahyang. InsyaAllah bulan depan kita akan sebut secara ringkas supaya sembahyang kita ini dinamakan sembahyang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.